Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan hamidin, hamdan syakirin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nusalli ala rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arzuqna fahman nabiyil mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa afiyatih, amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Pertama-tama kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpah karunia Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat iman, Islam ialah sebagai janji Allah, jalan untuk kita menuju kepada kebahagiaan yang sebenar, kebahagiaan di dunia hingga membawa kebahagiaan di akhirat. Dengan nikmat iman dan Islam itu sahaja kita selaku umat Islam membezakan kita di antara orang yang bukan Islam. Dengan nikmat iman Islam itu sahaja yang Allah ridha dengan kita dan Allah tidak ridha dengan Tuhan-Tuhan yang lain yang disembah oleh orang yang bukan Islam. Ialah jaminan untuk kita menuju kebahagiaan yang sebenar, selamat di dunia dan selamat di akhirat. Apa yang nak saya sampaikan pada malam ini, kemudian kita berselawat dan salam kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada anak isteri, ahli keluarga dan sahabatnya sekalian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Apa yang nak sampaikan pada malam ini bahawa sebelumnya saya nak maklumkan, saya hanya pengganti kepada abang saya, maksud saya abang ipar saya, Ustaz Ahmad Rizam, ya. Tuan guru atau muallim tuan-tuan sekalian lah. Yang mana Ustaz Ahmad Rizam tak dapat datang pada malam ni dikarenakan akan satu hal yang sangat mustahak, sangat penting. Jadi ia minta saya untuk menggantikan tempat beliau untuk memberikan kuliah. Dan insya-Allah dengan izin Allah Taala, maka saya berkelapangan pada malam ini. Maka saya sampailah di sini juga atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan kehendak saya ataupun kehendak Ustaz Ahmad Rizam sendiri. Kehendak Allah Taala. Cuba kalau saya ada hal, maka kosonglah. Ini kehendak Allah Taala, saya sampai ke sini. Mudah-mudahan apa yang hendak saya sampaikan akan menambah keyakinan saya kepada Allah, dan tuan-tuan perempuan juga akan yang demikian, dapat menambah sedikit banyak keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa yang nak saya sampaikan adalah bertajuk ilmu tauhid. Ya, tuan-tuan, tauhid. Sebab saya lebih memfokuskan kepada tauhid. Saya belajar pun lebih banyak kepada tauhid. Bukan saya tak belajar fiqh dan tasawuf, saya belajar. Cuma saya lebih melebihkan kepada tauhid. Jadi tauhidlah yang dapat saya sampaikan. Dan jika ada kesilapan dan kesalahan, tegurlah saya. Insya-Allah saya akan terima kerana Allah lillahi ta'ala. Muslimin dan muslimat, di dalam hidup ini Allah Ta'ala telah mengarahkan kita untuk beriman kepadanya. Tetapi sayang, sungguh 1000 kali sayang, sebahagian besar di antara kita yang mengenal Allah, mendengar nama Allah, tapi tak beriman dengan Allah. Dan sesetengahnya lagi mendengar Allah, kenal Allah, tetapi tak yakin dengan Allah. Dan setengahnya pula dalam bilangan yang sedikit, kenal Allah dan yakin dengan Allah. Kita bahagian yang mana? Golongan yang mana? Apakah golongan yang pertama? Kenal Allah, tak mengenal Allah langsung, hanya kenal nama? Atau bahagian yang kedua?
mengenal Allah tapi tak percaya dengan Allah. Atau golongan yang ketiga, mengenal Allah dan yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah para ulama tauhid yang asal ilmu ini diterbitkan oleh seorang imam yang asal keturunannya adalah daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, iaitu Abu Al-Asy'ari. Suatu hari pada Rasulullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengah duduk bersama-sama dengan sahabat-sahabat baginda, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabda Rasulullah, akan datang satu masa di mana umatku dalam keadaan keyakinan mereka yang berbeza-beza, dalam keadaan yang sesat. Lebih kurang macam itu. Dalam satu hadis yang panjang, kemudian Rasulullah SAW, maka umatku ini akan diselamatkan oleh seseorang yang asal keturunannya berasal dari sahabatku ini. Kemudian Rasulullah memegang akan bahu Abu Asy'ari, sahabat beliau. Sehingga sampailah beberapa ratus tahun kemudian, maka benar apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Pada waktu itu banyak pahaman-pahaman atau i'tikad atau tauhid yang menyeleweng daripada ajaran yang sebenar, yang mengikut kepada pahaman Rasulullah dan sahabat-sahabat. Sehingga lahirlah seorang ulama yang asal keturunannya daripada sahabat Rasulullah SAW tadi, yang bernama seorang ulama yang besar yang membawa akan ilmu tauhid ini, yang berpahamkan kepada ahli sunnah wal jamaah, iaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari inilah melahirkan ilmu tauhid yang sebelumnya belum ada, bukan tidak ada, ada pada secara ada tetapi tidak secara dibukukan. Ya, mengenal Allah telah ada pada Nabi, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak dibukukan secara khas. Maka akan lahir setelah lahirnya Imam Al-Hasan Al-Asy'ari ini, maka ilmu tauhid itu dikhaskan, dibukukan, dikitabkan, ya, hingga menjadi panduan kepada kita pada hari ini. Ya, ia diikut oleh satu dunia yang berpahamkan kepada ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan hanya di tempat kita ni, satu dunia. Mereka ini merujuk kepada pahaman ahli sunnah wal jamaah yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Muslimin dan muslimat, itu sedikit pengenalan mengenai ilmu tauhid. Dengan rahmat Allah dan kurnia Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menyuruh kita untuk mengenalnya. Ya, sebagaimana dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari tadi, maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan bahawa untuk mengenal Allah itu mestilah lebih dulu melalui akan beberapa peringkat. Peringkat atau fasa, ya, atau tahap. Peringkat yang pertama dinamakan peringkat awam. Ya, peringkat awam. Awam, peringkat awam atau peringkat orang kebanyakan. Orang biasalah macam kita ni. Peringkat yang kedua dinamakan peringkat khawas. Peringkat yang ketiga dinamakan peringkat khawas al-khawas. Ya. Jadi ada 3 peringkat. Ini kata Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Maka wajib bagi mukallaf. Apa dia mukallaf kita? Selaku umat Islam yang telah cukup umur, ya, berakal, sehat tubuh badan, wajib ke atas kita untuk mempelajari ilmu tauhid itu secara peringkat awam dan khawas. Walaupun tidak sampai kepada peringkat apa dia tadi? Peringkat khawas al-khawas. Ini peringkat yang tinggi yang ada pada nabi-nabi dan rasul-rasul dan wali-wali Allah. Ya. Wajib ke atas kita untuk mempelajari 2 peringkat. Peringkat awam dan peringkat khawas. Apa dia peringkat awam?
Maka Imam Abu Hasan Al-Asy'ari menyatakan bahawa peringkat awam itu mestilah mengenal Allah secara ilmiah akan aqaidul iman yang sebanyak 50 sifat tersebut. Tuan-tuan muslimin dan muslimat, pernah dengar aqaidul iman tak? Pernah dengar aqaidul iman tak? Kalau tak pernah mendengar aqaidul iman, tak pernah belajar aqaidul iman, macam mana kita nak mengenal Allah Ta'ala? Kalau nak dijadikan cerita, beberapa hari yang lalu dalam surat khabar kan, kita nampak di antara 150 mayat yang digali itu hanya 16 mayat yang elok. Ada kan dalam surat khabar Metro ya. Macam mana boleh dapat, kita nak dapat benda ni? Belajarlah aqaidul iman. Kenallah Allah dulu, sebab itu adalah kuasa Allah. Nak dapat kuasa Allah, kenallah Allah dulu. Inilah muslimin dan muslimat, setengah, bukan setengah, ramai di antara kita pada hari ini tidak mengenal Allah sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Di antara yang mati atau yang meninggal, yang 16 mayat yang utuh itu, jika tak silap saya, namanya Abdul Ra'ub. Allah yarham Abdul Ra'ub bin Rahmat bin Rauf yang berumur 65 tahun, yang meninggal kerana penyakit tua. Ya, jika tak silap saya lah. 65 tahun. Meninggal sebab sakit tua. Orang Segamat, Johor. Ya, jika tak silap saya lah. Kita kenal dalam dia sebagaimana ditulis bahawa oleh keluarga menyatakan beliau ini adalah seorang imam pada satu surau di kampungnya. Imam surau. Dah berpuluh tahun mengekalkan solat berjemaah. Tak pernah tinggal solat, bahkan memelihara sembahyang berjemaah. Ada kalanya masa dia tak sihat pun, dia dipapah oleh ahli keluarga, anak saudara ke, dibawa ke masjid, ke surau maksud saya, untuk dapat juga dia mendirikan solat berjemaah bersama masyarakat. Nampak ni, dia sayang, dia jaga solat dan dia jaga solat berjemaah tiap-tiap hari 5 waktu. Keistimewaan yang dia buat, maka Allah bagi dia sebagai orang yang istimewa. Tak rosak jasadnya. Allahu Akbar. Nampak ni? Tapi bukan setakat dia memelihara solat dan memelihara solat jemaah. Kewajiban yang lain dijaga. Dan saya yakin dia juga seorang yang dah belajar aqaidul iman. Sebab dah belajar aqaidul iman, maka dia percaya dan dia jaga solat. Dan dia istimewakan, dia pelihara betul-betul solat, teristimewa sekali solat berjemaah. Boleh tuan-tuan muslimin dan muslimat, kita jaga solat, terutama sekali secara berjemaah seumur hidup sampai meninggal dunia. Sebagaimana Allah yarham yang mulia ni, Rahmat bin Rauf ni, yang berumur 65 tahun. Boleh. Tapi saya yakin Allah yarham ni dia mengaji, bukan jenis orang yang tak mengaji. Sebab itu dia jadi kaki surau, kaki solat jemaah, ya, sebab dia mengaji. Dia percaya, dia yakin dengan Allah Ta'ala. Dengan Allah Ta'ala. Dia dah belajar tauhid. Saya yakin. Kalau tak belajar tauhid, tak kenal Allah, tak percaya dengan Allah, macam mana nak menjaga solat berjemaah? Kadang-kadang entah-entah solat pun bertinggalan. Na'udzubillah wa'il. Ya? Na'udzubillah min zalik. Nampak tuan-tuan? Mulia dia. Tak rosak jasadnya. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya. Macam manalah agak-agaknya kita esok? Macam saya ni, macam manalah agak-agaknya? Boleh dapat ke yang semulia itu? Boleh dapat ke? Maka jalan untuk dapat semulia itu, kemuliaan tadi, belajar dulu aqaidul iman. Belajarlah tauhid. Muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala.
Belajar tauhid, aqaidul iman. Maka kita sebagai umat Islam yang berfahamkan kepada ahli sunnah wal jamaah, maka dikenallah ilmu tauhid atau aqaidul iman tadi sebanyak 50 sifat yang merujuk ia 40 sifat ada pada hak Allah, 41 sifat duduk pada hak Allah Subhanahu wa taala dan 9 sifat duduknya pada hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habiskan, selesaikan. Iaitu yang dinamakan juga tengok ini ya, muslimin muslimat yang risalah yang saya bagi tadi tu yang dinamakan juga 20 sifat yang wajib. Nampak? Ya? Saya baca. Ini jadual segala akidah yang terkandung dengan Allah Ta'ala atas kaul. Kaul itu perkataan ulama ya, yang mengatakan segala sifat yang wajib diketahui atas jalan tafsil. Ya, itu 20, iaitu kaul yang mengisbatkan. Mengisbat ni menetapkan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah ini adalah satu sifat, adalah sifat-sifat atau hal-hal yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, apa dia? Wujud. Dah pernah belajar tak? Belajarlah. Carilah tuan guru yang boleh membimbing tuan-tuan untuk mengenal Allah secara ilmiah. Ini peringkat awam tadi secara ilmiah. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadisi, qiyamu binafsih, wahdaniyah, qudrah, iradat, ilmun, hayat, sama', basar, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman. Selesaikan. Supaya dapat dan kuat keyakinan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau tak, lemah keyakinan kita terhadap Allah Ta'ala. Kadang kuat, lepas itu lemah. Kadang hebat, lepas itu lembik. Ada masanya rajin datang surau, datang masjid. Tahu-tahu, lepas itu 2-3 hari tak nampak muka. Sebab keyakinan lemah. Kuatkan keyakinan dengan ilmu tauhid. Kemudian tertulis dekat situ, wujud artinya ada, lawannya tiada. Adamun, ya. Adamun, hudusun, mumasalatul lil hawadis, tak payah saya uraikan, ya. Inilah 50 aqaidul iman yang wajib kita belajar. Saya hanya membagi jalan. Ya, kalau saya nak uraikan satu demi satu, tak cukup 1 jam. Mungkin setahun. Ya tuan-tuan, saya sendiri belajar pun 2-3 tahun. Nak uraikan satu demi satu, setahun baru habis. Cukuplah saya bawa ini dan saya hadiahkan pada tuan-tuan dan muslimin dan muslimat sekalian untuk menjadi jalan. Jalan untuk muslimin dan muslimat mengenal Allah. Dan carilah guru yang benar-benar memahami akan ilmu ini, yang ia berpegang kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Jangan salah cari guru, nanti jadinya lain. Boleh berfaham kepada qadariyah, boleh berfaham kepada yang lain-lain, bahkan membawa kepada fahaman yang sesat. Itu yang kita tak nak. Ya muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Setelah muslimin dan muslimat habis mempelajari akan 50 aqaidul iman ini, habis dan faham, maka usahakan supaya dapat mendatangkan dalil secara ijmal, ringkas. Contoh sifat wujud Allah Ta'ala. Sifat yang pertama, sifat wujud Allah. Maka dalilnya mana? Dalil itu bukti. Mana bukti wujudnya Allah Ta'ala? Maka dalil ringkasnya adalah wujudnya alam. Adanya alam, wujudnya alam sebagai bukti wujud adanya Allah.
Sebab mustahil alam ada dengan sendirinya tanpa ada yang menjadikan. Itu dalil secara ringkas. Inilah yang wajib bagi mukallaf, bagi tiap-tiap individu. Orang Islam yang telah cukup akan umurnya, berakal dan sehat ia, wajib ke atas kita. Ya tuan-tuan. Dan lebih elok lagi, seandainya kita boleh mendatangkan dalil secara tafsili, secara uraian satu demi satu, lagi elok. Tapi ini bukan wajib, ini fardu kifayah. Di situ nanti kita akan uraikan secara panjang lebar dan kita akan mendatangkan dalil yang berdasarkan kepada ayat-ayat Al-Quran yang disebut juga dengan dalil nakli. Tak ada tuan-tuan yang menyambut cakap saya ni. Apa tuan-tuan tak pernah ke mendengar perkara ni? Saya kata dalil nak sebut nakli tu tak ada yang buka mulut. Subhanallah. Tuan-tuan, belajarlah. Nak dapat tak istimewa macam yang 16 mayat tadi tu? Nak dapat itu kena belajar tauhid dulu. Sebab ditakuti kata kalam ulama, fala yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Fala, maka sesungguhnya la tu tidak. Yasihul ibadah, sah ibadah illa melainkan bima'rifatil ma'bud. Bima'rifatil ma'bud tu mengenal Tuhan yang disembah atau Tuhan tempat ditujunya ibadat. Kita beribadat kerana Allah, tapi tak kenal Allah. Maka ulama kata, fala yasihul ibadah, tak sah ibadat. Ini yang kita takut. Ibadat punya ibadat kita tak sah. Macam mana ni? Ibadat punya ibadah, tetapi tanpa kita sedari, ibadat kita falah yasihu, la yasihu, tak sah. Makna lain ditolak. Ingatlah muslimin dan muslimat, sungguh-sungguhlah kenallah Allah. Kenallah Allah. Kenallah Allah sebelum terlambat. Apa yang terlambat? Kullu nafsin za'iqatul ma. Tiap-tiap yang menyawa, kata Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala Al-Quran Al-Karim, tiap-tiap yang menyawa mesti mati. Pasti mati. Inilah yang terlambat jika dah mati. Kenallah Allah. Tuan-tuan, muslimin dan muslimat, kenallah Allah. Sungguh-sungguhlah mengenal Allah. Luangkan masa tiap-tiap hari untuk mengenal Allah. Belajarlah tauhid. Belajarlah aqaidul iman. Supaya tujuan ilmu ini, kalam ulama, bahawa menjamin hidup selamat di dunia dan selamat di akhirat. Mulia di dunia, mulia di akhirat. Kenallah Allah. Tak payahlah ikut orang ramai. Orang ramai sekarang, termasuk saudara mara saya sendiri, berebut-rebut supaya masyhur, kata ulama, masyhur. Maknanya supaya masyhur, supaya dikenal fit dunia, di dalam dunia ni. Tetapi tak berebut-rebut mencari peluang supaya masyhur, supaya dikenal di akhirat. Fil akhirah. Tak ada, tak berebut-rebut, tak mau. Tengok imam tadi. Yang tadi tu, Allah yarham Rahman bin Rauf, tak dikenal di dunia. Nampak? Yang mengenal Abdul Rahman bin Rauf ni hanya orang kampung dia je. Dekat Segamat sana. Kita dekat sini tak kenal pun siapa Rahmat bin Rauf. Tapi kalau sebut nama satu artis, satu negara kenal. Nampak tuan-tuan? Tak dikenal Rahmat bin Rauf, tetapi dikenal di langit, dikenal di akhirat, dikenal oleh penduduk langit. Itulah arwah Allah yarham Rahmat bin Rauf. Jasadnya dipelihara oleh Allah di dalam kubur.
Tak dikenal di dunia, dikenal di langit. Dikenal oleh penduduk langit. Dikenal oleh penduduk langit. Mana penduduk langit? Malaikat mengenal dia. Kenal sangat. Rijalul Lail kenal dia. Kenal sangat. Sebab itu dia dapat kemuliaan Allah Ta'ala. Dia kenal Allah. Dia jaga salat sungguh-sungguh. Dia jaga puasa. Dia jaga zakat. Dia jaga yang lain-lain. Dan dia sangat suka salat berjemaah di surau. Walaupun dalam keadaan sakit-sakit. Tak berapa sehat. Sampailah akhir hayat. Ini yang kata ahli keluarga dia. Subhanallah. Itu yang kita nak. Tapi kenal Allah dulu. Arwah ni dia kenal Allah. Dia mengaji. Sebab itu dia jadi kaki surau saya kata tadi kan. Mengajilah tuan-tuan. Saya rayu, mengajilah. Sesama Islam saya merayu. Mengajilah. Kenallah Allah. Belajarlah tauhid. Belajarlah aqaidul iman. Mudah-mudahan kita mendapat keyakinan yang teguh untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita nak. Ya, itu yang kita nak. Saya dah 40. Ikut umur Nabi, saya ada baki umur 23 tahun je lagi. Saya baru 40. Nabi wafat pada usia 63 tahun. Saya dah 40. Bermakna saya ada baki usia 23 tahun je lagi. Alangkah singkatnya 23 tahun tu. Saya ingat lagi zaman remaja saya dulu. Begitu cepat masa tu berlalu. Tak mustahil begitu cepat jugalah saya akan sampai kepada usia 63 tahun. Begitu singkat. Sekejap aja. Apa lagi yang saya tunggu? Apa lagi yang kita tunggu? Nak cari harta lagi? Cukup-cukuplah apa yang ada. Apa lagi yang kita cari? Baki usia ni habiskanlah untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan memandang kepada yang lain. Sebab apa kita memandang lagi kepada yang lain? Tengok ni. Ini peringkat yang pertama. Ya. Peringkat awam tadi, mengenal Allah secara ilmiah. Ya, dengan 20 sifat yang wajib, 20 sifat yang mustahil, 1 sifat yang harus pada hak Allah Ta'ala. Kemudian 4 sifat yang wajib pada Rasul, 4 sifat yang harus pada Rasul, 1 sifat yang harus pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 9, 41 campur 9 menjadi 50. Setelah kita belajar secara ilmiah, kita dah dapat dah dia punya dalil secara ijmal tadi, ringkasan tadi, ya. Atau lebih elok lagi, boleh dapat lagi secara ijmal, secara tafsil, secara huraian satu demi satu. Boleh mendatangkan dalil, dalil akal dan dalil nakli. Ini lagi elok. Kalau tak boleh, dapat dalil akal cukuplah. Dalil nakli, dalil Al-Quran. Tak bolehlah, tak mengapa. Yang wajibnya dalil akli. Contoh yang bagi saya contoh tadi tu, apa dia? Iaitu wujud. Allah wujud. Dalil akalnya, mana dia? Bukti adanya alam menandakan wujudnya Allah Ta'ala. Sebab mustahil ada alam tanpa ada yang menjadikan. Ini namanya dalil akli. Ini yang wajib ke atas kita belajar. Satu demi satu. Sesuai dengan sifat Allah Ta'ala yang 20. Itu wujud. Kidam pula. Mana dalilnya? Akli tadi. Baqa. Mana dalilnya? Kalau saya tanyalah tuan-tuan, boleh dapat tak? Wujud, dalilnya adanya alam, menandakan adanya Allah. Mustahil ada alam jika tiada yang menjadikan. Yang menjadikan alam itulah adanya Allah. Ada bukti adanya Allah. Itu wujud. Kidam, artinya sedia. Maknanya Allah tiada permulaan. Mana dalil aklinya? Dalil akli ni wajib bagi tiap-tiap mukallaf, lelaki ataupun perempuan. Macam mana muslimin dan muslimat? Boleh tak mendatangkan dalil akli? Wajib ke atas kita, ke atas muslimin dan muslimat,
untuk memahami akan sifat kidam Allah Ta'ala dengan dalil akli. Sebagaimana dalil akli sifat wujud Allah Ta'ala tadi, iaitu bukti adanya alam. Kidam. Mana dalil aklinya? Inilah yang wajib muslimin dan muslimat. Inilah saya buka ni. Saya buka jalan untuk musliman muslimat. Belajarlah sebelum terlambat. Belajarlah. Apalagi kata alam ulama yang kita mesti berwaspada. Yang saya katakan tadi tu, falah yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Maka tiada sah ibadat kecuali mengenal yang disembah. Tempat tertujunya ibadat tadi, iaitu Allah. Itu kita takut. Jadi supaya ibadat kita tak ditolak, dikira sah pada sisi Allah, pada sudut ilmu tauhid, dalam pada kita beribadat, kita belajar mengenal Allah. Maka tak adalah ibadat kita itu tidak sah. Sembahyang juga, puasa juga bila masa sampai bulan Ramadan. Bila nak bayar zakat, bayar zakat. Bila nak bersedekah, kita bersedekah. Kita tak beri bantuan, kita beri bantuan. Bila kita buat amal soleh, buat amal soleh. Dalam pada itu kita belajar mengenal Allah. Maka tiadalah amalan tadi ditolak. Kalau tidak belajar mengenal Allah, kita hanya tahu beribadat, kita hanya tahu solat, kita hanya tahu buat baik, tapi tak mahu mengenal Allah, kita takut falah yasihul ibadah. Tak sah ibadat tadi. Rugilah kita. Rugilah kita. Belajarlah. Belajarlah. Ya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, setelah dapat peringkat yang awal, iaitu peringkat awam, kita dah belajar aqaidul iman yang 50 perkara tadi. Kita dah selesai satu demi satu, namanya kita dah tahu, wujud, qidam, baqa' sampai habis. Yang mustahil pula, adamun, hudusun, pama'un, mumasalatul hawadisi, ihtiyaju ila ghairi ayyakuna wahidan, dan yang lain-lain sampai habis 20 sifat yang wajib, yang mustahil lawan kepada sifat yang wajib tadi. Satu sifat yang harus, apa dia? Iaitu adalah apa satu sifat yang harus bagi Allah Ta'ala? Fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Fi'lu mumkinin aw tarkuhu. Memperbuat Allah Ta'ala, harus bagi Allah memperbuat perkara yang mungkin. Yang mungkin tu yang boleh ada. Contoh, mungkin selepas dunia ni ada dunia yang lain yang kita tak tahu. Ini harus bagi Allah Ta'ala. Atau perkara-perkara yang lain yang kita tak tahu. Perkara-perkara yang di luar adat. Perkara-perkara yang pelik. Perkara-perkara yang aneh. Ini macam mayat tadi. Pelik tak? Meninggal lebih kurang, saya tak silap saya dalam surat khabar tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, 2006. Pada tahun 2006. Sekarang tahun 2013. Maknanya 7 tahun. Pelik tak? 7 tahun, mayatnya masih elok. Kain kafannya pun elok. 7 tahun masih elok. Subhanallah. Ini perkara pelik. Tetapi perkara ini mumkinun aw tarkuhu. Mungkin saja kalau Allah tak nak Allah nak muat mungkin. Boleh jadi. Tiada yang mustahil bagi Allah. Bagi Allah Ta'ala. Ya. Ingat ni? Jadi dah selesai tadi, yang 50 aqaidul iman ini, maka muslimin dan muslimat dituntut, diwajibkan untuk belajar lagi masuk kepada peringkat yang kedua, iaitu peringkat khawas. Sebab jika duduk pada peringkat yang pertama, hanya belajar aqaidul iman dan datang satu demi satu dan dapat memberikan dalil secara akli, macam contoh adanya alam tadi pada sifat wujud yang lain-lain, ya. Maka ulama mengatakan tidak selamat.
Sebab orang ni masih lagi dalam keadaan yang mengenal Allah tetapi masih lagi berani menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu alasan ulama. Dah tahu aqaidul iman yang 50 sifat tadi, tetapi masih lagi menderhaka dengan Allah. Inilah yang orang tadi duduk pada peringkat yang pertama, peringkat awam. Jadi sebab itu, ia wajib berusaha untuk duduk pada peringkat yang kedua, iaitu peringkat khawas. Peringkat khawas ini adalah orang-orang yang telah selesai belajar akan aqaidul iman yang 50 sifat tadi, satu demi satu, dan sanggup atau mampu mendatangkan dalil secara akli. Selepas itu, orang ini mesti ada mujahadah. Ini khawas. Setelah belajar, mesti mujahadah melawan hawa nafsu dengan bimbingan guru yang mursyid. Supaya ilmu ini dapat diserap, dimasuk ke dalam hati untuk menjadi satu keyakinan yang teguh. Jika tidak, maka ilmu ini tidak boleh dimasukkan ke dalam hati untuk menjadi satu kepercayaan. Setakat hanya tahu di pikiran atau akal, tapi tak masuk ke dalam hati. Sebab itu, mesti duduk pada peringkat kedua yang dinamakan hawas tadi, iaitu melawan atau mujahadah dengan hawa nafsu dengan bimbingan guru yang mursyid, supaya ilmu ini dapat diserapkan ke dalam hati sehingga menjadi satu pegangan yang atau kepercayaan yang teguh. Tuan-tuan, contohlah, tak banyaklah tuan-tuan. Macam saya je lah, contohlah saya sendiri. Saya hinakan diri saya. Saya dah tahu tentang perkara ni. Saya dah belajar. Saya mampu mendatangkan dalil akan nakli, insya-Allah. Tapi ada kalanya suatu masa dahulu atau satu-satu masa saya sanggup lagi dahaka dengan Allah Taala. Nampak? Saya sanggup dahaka dengan Allah Taala. Saya lawan Allah Taala. Contoh macam ustaz-ustaz lah. Bukan hanya ustaz-ustaz lah, mana-mana ustaz. Dah belajar tauhid, dah selesai aqaidul iman. Bila time nak pergi ceramah, duduk dalam kereta, lalu mak-mak cakapnya yang putih gebu tadi. Ustaz ni tengok. Dahaka tak? Dahaka dengan Tuhan tak? Dahaka. Jangan kata ustaz tu, dia pergi ceramah, nak pergi surau masjid, tak buat dosa. Ada kalanya buat dosa juga. Lalu yang putih gebu, alamak cantiknya. Nampak? Alamak cantiknya. Ustaz tu dahaka dengan Allah. Sebab itu kita kena duduk kepada peringkat yang kedua yang dinamakan khawas. Mujahadah melawan hawa nafsu. Macam mana tuan-tuan muslimin dan muslimat? Dah mengenal nafsu belum? Dalam diri kita ni ada nafsu. Ada tujuh nafsu. Macam mana tuan-tuan? Dah kenal nafsu? Jangan hanya kenal badan secara zahiriah. Macam saya. Inilah saya. Inilah badan saya, kecil-kecil orangnya. Kurus orangnya. Inilah mata saya macam ini. Hidung saya macam ini. Muka saya macam ini. Tak handsome pun. Tak handsome pun. Ini mengenal akan diri secara zahiriah. Jangan zahiriah, batiniah. Nafsu dah kenal belum? Nampak? Dah belajar akan aqaidul iman tadi, maka belajarlah nafsu, mujahadah. Supaya macam ustaz tadi, tengah nak pergi ceramah pun nampak putih gebu lalu tepi-tepi jalan, subhanallah, la ilaha illallah, astaghfirullah. Dia boleh tepih muka dia. Kalau tidak dia tengok, subhanallah. Mulut subhanallah, tapi mata tengok juga. Astaghfirullah. Tengok juga. Ustaz baca surat khabar. Surat khabar tu ada gambar-gambar orang yang tak pakai tudung. Astaghfirullah. Tapi tengok juga surat khabar tadi.
Ini ustaz tak mujahadah. Dah belajar tauhid ke ustaz ni? Dah selesai dah. Aqwaidul iman yang 50. Tapi tak mujahadah dengan hawa nafsu. Ini peringkat yang kedua. Khawas. Yang tadi peringkat yang pertama, awam. Hanya belajar secara ilmiah tanpa ada mujahadah dengan hawa nafsu dan bimbingan daripada guru yang mursyid. Saya ambil maksud tuan-tuan sekalian. Macam mana dengan nafsu? Dah kenal nafsu ke belum? Macam mana tuan-tuan, muslimin dan muslimat? Kita dah kenal nafsu kita ke belum? Nafsu kita ni ada 7 bahagian. Pertama yang dinamakan nafsu amarah. Betul. Nafsu amarah. Ini jahat. Ini buruk. Ini yang menyebabkan kita masuk ke dalam api neraka Allah SWT. Ini jahat. Yang kedua nafsu lawamah. Betul. Ini pun jahat. Yang ketiga nafsu. Macam mana tuan-tuan? Macam mana? Nasib baiklah. Inilah kita katakan tadi, peringkat awal. Saya datang ni kehendak Allah Ta'ala. Abang dia saya Ustaz Ahmad Ijam, ada hal penting. Saya pun pula kebetulan malam ni tak ada kosong. Saya tak ada apa yang saya nak buat lah. Kosong lah. Saya ingat saya nak bersenang-senang lah dengan isteri dan anak-anak kat rumah. Tak tahu tadi dia telefon, so gantikan. Dengan izin Allah juga saya sampai. Rupanya Allah nak memperingatkan tuan-tuan. Bukan saya. Jangan tengok saya. Tengok Allah. Allah bawa saya sini sebab Allah nak ingatkan tuan-tuan dan perempuan betapa kita pada hari ini sangat jauh daripada mengenal Allah Ta'ala. Jangan tengok saya. Tuhan yang bawa saya datang sini. Bukan kehendak saya. La haula wala quwata illa billah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Jika Allah kata, tak boleh kau datang sana, maka saya tak sampai kat sini. Mungkin tengah jalan tadi tayar pancit. Tak sampailah. Istighna. Sifat maha kaya Allah Ta'ala. Betul. Tuan, Allah ingatkan tuan-tuan. Syukurlah dengan Allah Ta'ala. Lepas Allah ingatkan ini, melalui saya, atas kudrat dan iradat Allah, kuasa dan kehendak Allah, disampaikannya saya di sini. Jangan selepas ini, nanti tuan lupakan pula apa yang telah saya sampaikan. Faham tak maksud saya? Carilah guru. Belajarlah tauhid. Kenallah Allah. Allah dah tegur tuan. Allah dah bawa saya untuk memberi peringatan kepada tuan-tuan dan juga peringatan bagi saya sendiri. Carilah ya. Mengenallah Allah. Kenallah Allah. Ya. Berbalik kepada nafsu tadi. Apa dia nafsu yang ketiga? Amarah, lawamah. Yang ketiga. Nampak tuan-tuan belum lagi. Belum dapat lagi ni. Mulhimmah. 3 nafsu ni jahat. Tak elok. Ia mengajak kita kepada perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Menderhaka dengan Allah. Tak selamat. Inilah 3 nafsu yang mana kita dah belajar tauhid tadi. Masih lagi boleh menderhaka dengan Allah. Berani lagi menderhaka dengan Allah Ta'ala. Oleh sebab dorongan 3 nafsu ni. Amarah, lawama, mulhimmah. Yang selamat itu adalah yang pertama, mutmainnah. Ini selamat. Nafsu yang sangat elok, baik. Radiyah, mardiyah. Yang ketujuh, kamilah. 4 nafsu ni elok. Yang 3 tadi jahat. Kenallah nafsu. Ya.
Kenallah tuan-tuan akan nafsu kita ni. Ya, kenallah. Insya-Allah. Walau demikian, sebagaimana kalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Ini penting. Ini perkara asas yang dilupakan oleh ramai orang Islam pada hari ini. Perkara asas. Jaddidu imanakum biqauli, aksiru min qauli la ilaha illallah. Saya minta maaf ya, salah tadi. Jaddidu imanakum aksiru min qauli la ilaha illallah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberi maksud, seandainya iman kita rosak, tauhid kita rosak, tauhid kita tak betul, tak kuat, Nabi suruh kita, sarankan kita, aksiru supaya banyak-banyak biqauli, akan menyebut atau berzikrullah dengan kalimah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini perkara asas yang dilupakan oleh orang Islam pada hari ini. Nak sebut perkara zikrullah ni, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau dulu saya ingat saya kecil-kecil dulu, mana-mana surau, mana-mana masjid, selepas solat mesti ada tahlil ni. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Sebab itu orang dulu dia kuat solat. Semangat untuk solat tu kuat. Semangat untuk datang surau masjid kuat. Sebab secara sengaja ke tak sengaja, ikut sekali berzikir la ilaha illallah di surau atau masjid, ia adalah memperbetulkan iman yang rosak-rosak. Hingga iman tadi menjadi kuat. Semangat ke masjid tu pun kuat. Semangat datang surau pun kuat. Semangat jaga solat pun kuat. Sengaja ke tak sengaja, sedar atau tidak, tiap-tiap 5 waktu kali datang surau, dia akan perbetulkan iman kita tadi. Sebab kita berzikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Pada hari ini, kalau nak tengok orang berzikir ramai-ramai la ilaha illallah, bila baca tahlil arwah. Ini masalahnya. Ada tahlil arwah, adalah zikir la ilaha illallah. Kalau tak ada tahlil arwah, tak adalah zikir la ilaha illallah. Mana nak cari tiap-tiap hari ada orang kenduri tahlil arwah. Macam mana tuan-tuan? Dekat taman tuan-tuan ada orang baca tahlil arwah tiap-tiap malam. Supaya kita boleh ikut sekali, dapatlah kita berzikir la ilaha illallah. Mana nak cari? Kalau dulu, macam mana? Setuju tak dengan saya? Kalau dulu, masjid surau, tiap-tiap 5 waktu ada zikrullah la ilaha illallah. Betul tak? Dulu. Zaman tok nenek kita dulu. Sekarang dah tak ada dah. Sebab itu, semangat kita pada hari ini lemah. Iman kita lemah. Iman kita rosak. Dan ubatnya tak ada pula. Padahal ubatnya mudah. Dengan menyebut banyak-banyak kalimah la ilaha illallah sesuai dengan bersandarkan kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, jaddidu imanakum aksaru min qauli la ilaha illallah. Hadis sahih. Kita tak sebut benda ni. Kadang-kadang berbulan-bulan kita tak sebut, betul tak? Berbulan-bulan kita tak sebut, ada kalanya setahun pun kita tak sebut. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Sebut banyak-banyak kata Nabi. Kita tak buat. Bertambah rosaklah iman kita. Rosak, ubatnya tak ada. Orang dulu rosak, datang surau, dia bertahlil ramai-ramai sebelum baca doa, ada juga ubat. Sekarang dah tak ada. Tahlil tak ada. Tiap-tiap masjid surau dah tak ada tahlil dah. Tahlil itu bukan maksud dibaca daripada mula sampai awal sampai tahlil arwah, tak. Inilah namanya tahlil. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Inilah tahlil. Bukan baca qul huwallah, qul a'udzu bil falaq, qul rabbin nas, ayat kursi, ayat surah al-baqarah, itu tahlil arwah. Ni tahlil kalimah la ilaha illallah. Ya. Sebutlah tuan-tuan. Sebutlah banyak-banyak.
Alhamdulillah di tempat kita tiap-tiap 5 waktu. Di Darul Atiq tiap-tiap 5 waktu. Tahlil la ilaha illallah, la ilaha. Ikut dengan pelajar-pelajar sekali. Oh, tahlil memang sedap lah. Suara pun kuat. Tentu sedap. Kadang-kadang meremang bulu rumah ni. Naik. Seronok. Apalagi malam Jumaat. Tiap-tiap malam Jumaat kita ada qiyamul lail. Memang seronok. Alhamdulillah seronok. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi sekarang ni sayang, 1000 kali sayang. Kita sembahyang dekat dewan. Ada ya? Sebab sekarang ni masjid tengah diubah suai. Dalam 80% diubah suai. Masjid diubah suai 80%. Buat bilik air, buat tempat wuduk baru, bilik air baru. Ya, sekarang ni bilik air kecil, sempit. Pelajar pun dah ramai sikit. Kosnya pada peringkat awal kontraktor kata 120,000. Sekarang dah naik pula. Dia dah pecah masjid tu, kira balik dia kata mencapai 200,000. Di mana nak cari ni? Tuan-tuan, di mana kita nak cari 200,000 ni? Peringkat awal dia kata 120,000. Itu dia tengok-tengok je dulu. Tengok bila dah usik, pecah sana, pecah sini, buka sana, buka sini, dikira balik 200,000 dia kata. Pandai juga kontraktor ni kan? Kan? Pandai juga kontraktor ni nak cari untung. Tak adalah ya. 120,000 jadi 200,000. Macam mana ni tuan-tuan? Buat masjid. Macam mana ni? Mana kita nak dapat 200,000 ni? Kita serah pada Allah. Serahlah pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala kalau nak tolong sekejap-sekejap tu boleh dapat. Tak mustahil. Dengan taufik dan hidayah Allah. Apa dia taufik? Gerak hati untuk melakukan satu kebaikan. Itu taufik. Bila dah gerak hati tadi, dizahirkan dengan perbuatan, itu namanya hidayah. Dengan taufik dan hidayah Allah, dia masukkan, dia gerakkan ke dalam salah seorang daripada tuan-tuan. Kalau dah Allah Ta'ala masuk taufik dan hidayah, senang-senanglah. Tuan pun bantulah kita. Selesai 200,000. Itu tak? Ini adalah kuasa Allah. Serahlah dengan Allah. Rumah Allah. Masjid rumah Allah. Rumah Allah. Kita selalu sebut rumah Allah, rumah Allah. Rumah Allah, tahulah Allah nak siapkan macam mana. Ya. Inilah kita bekerjasama untuk mencari duit yang sebanyak 200,000 tadi. Dan adalah seorang dua daripada kalangan jemaah-jemaah masjid yang mengaji dengan kita, dia tolonglah sikit-sikit. Dia kata, ini untuk menolong agama Allah. Saya kata, betul bang. Betul bang Haji. Bukan tolong saya. Bukan tolong Ustaz Ahmad Rijam. Atau yang lain-lain. Atau tolong Darul Atiq. Tolong agama Allah. Betul. Ini niat yang betul. Tolong agama Allah. Bukan tolong Darul Atiq. Darul Atiq tak boleh bagi pahala dengan tuan-tuan. Darul Atiq tak boleh bagi syurga. Darul Atiq tak boleh menghapuskan dosa. Yang boleh Allah. Tolong Allah. Niat tolong Allah. Bukan tolong kami. Bukan tolong Darul Atiq. Bagus tuan. Bagus Abang Haji, saya kata. Inilah niat yang bagus. Tolong Allah. Allah boleh bagi pahala. Sebab Allah boleh menghapuskan dosa. Allah boleh bagi syurga. Allah boleh jauhkan neraka. Kita tak mampu. Tolong Allah. Tolonglah Allah. InsyaAllah. Allah akan tolong kita. Allah akan tolong kita bila kita dalam kesempitan dan kesusahan. InsyaAllah. Janji kena ada tahu supaya dapat keyakinan yang teguh pada Allah Ta'ala. Belajarlah tauhid dulu. Ya, belajar tauhid. Peringkat awam. Nafsi. Bukan nafsi ya, sifat nafsiah. Ma'ani ma'anawiyah. Nafsiyah, salbiyah. Nafsiyah ini adalah satu sifat
persendirian, bukan. Satu sifat kesempurnaan. Maknanya, contoh, wujud tu sifat nafsiyah. Itu kitab apa tu bang? Kitab apa ni? Apa Jawi lama? Oh, ya. Yalah. Terima kasih. Saya nak uraikan panjang lebar ni. Itu saya kata. Jika diizinkan Allah Ta'ala, abang carilah guru yang mana boleh belajar secara istiqamah sikit-sikit, mana tiap-tiap hari. Saya nak uraikan nanti tak cukup masa. Ya, insya-Allah. InsyaAllah bang ya, Pak Haji. InsyaAllah ya. InsyaAllah. Baik, cukuplah muslimin dan muslimat. Setakat ini yang dapat saya sampaikan untuk membuka jalan kepada muslimin dan muslimat sekalian. Carilah jalan ini, jalan yang menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan i'tikad yang yakin. Mengenal Allah, hanya mengenal Allah itulah ibadat kita menjadi syah, kata kalam ulama. Dan hanya mengenal Allah itulah dengan belajar ilmu tauhid yang menjamin kita. Apa yang dijamin? Salamatan fid dini wad dunya. Salamatan fid dunya wal akhirah. Selamat di dunia dan selamat di akhir. Selamat. Kalau tak belajar, tak dinamakan selamat di dunia dan selamat di akhirat. Dalam arti kata yang sebenar-benarnya, tak selamat. Ambillah akan 16 mayat yang utuh tadi, yang elok tadi tu, sebagai iktibar kepada kita. Ya? Ambillah kejadian ni, 16 mayat yang elok ni. Di antara 150 mayat, 16 yang elok. Buatlah pengajaran. Ambillah pengajaran. Saya yakin mayat-mayat ni belajar ilmu tauhid. Mayat yang kedua, seorang perempuan. Jika tak silap saya, betul ke seorang perempuan? Rasanya betul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Betul, seorang perempuan. Jika tak silap saya, namanya Mahiran bin saya lupa. Umur 75 tahun. Maka ahli keluarga menceritakan bahawa arwah ni semasa hidupnya adalah seorang isteri yang taat suami. Itu perempuan. Perempuan kat belakang sana taat suami. Nak dapat mayat ni elok macam arwah ni Allah ya rahmah tadi ni. Taat suami. Setelah taat suami, ahli keluarga menyatakan bahawa ia juga seorang yang sangat rajin datang ke masjid atau surau untuk beribadat. Dan ahli keluarga juga menyatakan bahawa arwah ni tadi sangat suka berzikir. Sehingga anaknya menyatakan, mak saya ni saya tak pernah nampak bangun tidur pada sebelah malam pagi-pagi lepas solat subuh, dia ambil sarapan, tak pernah nampak. Dia takkan ambil sarapan sebelum dia berzikir dulu, habiskan zikir dia, zikir harian. Nampak? Ini cerita ahli keluarga. Itu yang maknya, mayatnya elok. Tak hancur, tak rosak. Subhanallah. Allahu Akbar. Seorang isteri yang taat, suami yang rajin pergi surau masjid untuk beribadah, mendengar pengajian. Dan seorang perempuan yang rajin berzikir tiap-tiap hari, pagi hingga membawa ke petang. Mana dia ada amalan zikir harian. Dia suka berzikir. Sebab itulah zikir itu penting. Sebab itu saya kata tadi sehubung kait kepada zikrullah la ilaha illallah tadi. Amat penting. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Inilah sebagai dalil Allah Ta'ala mewajibkan kita zikrullah, ingat Allah pada sebelah pagi dan petang. Hukumnya wajib. Wajib ingat Allah.
Wajib kita ingat Allah pagi dan petang. Inilah dalil Al-Quran yang saya sebutkan tadi. Inilah perempuan tadi yang suka berzikrullah. Pagi mau ke petang tak pernah tinggal, ada zikir harian. Sehingga Allah Ta'ala istimewakan dia. Mayatnya tak rosak, dah bertahun-tahun dikebumikan. Allahu Akbar. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Subhanallah. Biar tuan-tuan, cukuplah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan datang kebaikan untuk saya dan muslimin muslimat sekalian. Dan saya mohon maaf jika ada tersalah dalam perkataan saya, dan kepada Allah SWT saya minta ampun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, insya-Allah selepas solat Isyak nanti kita akan bentang sejadah bagi mengumpul dana menolong ustaz di dalam pentadbiran madrasah yang diusahakan dengan Ustaz Rizam. Semoga diberkati Allah. Insya-Allah esok 9 dan 10 Muharram kita akan bagi yang mempunyai kelapangan, kita akan melakukan puasa sunat. Dan saudara-saudara semua dijemput untuk berbuka puasa di surau kita. Kita ada majlis berbuka puasa esok. Jadi datanglah beramai-ramai pada hari esok dan hari lusa. Yang ketiga ni tak tahu apa benda ni, ada nota saudara Idris Zakaria jumpa isteri. Tak tahu apa hal. سوف الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Tolong rapatkan saf, tolong luruskan. Sungguhnya saf itu sebahagian daripada solat, insya-Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Rabbi a'udzu bika min hamajati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Allahumma atini afdala ma tu'ti ibadikas salihin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلي فضل العشاء 4 ركعات مستقبل القبلة أداء إماما. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرون منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. شيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته
والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام
السلام عليكم ورحمة الله. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ بك. اللهم صل على الحم والحزن يا أرحم الراحمين. الحمد لله الذي لا يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وعلى كل شيء قدير. Muslimin muslimat, kita tahlil 40 kali insya-Allah. Sekejap aja. Afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Ayo qa. La ilaha illallah. Ayo mawjud. La ilaha illallah hayyu maqsud. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. كلمة أكنا لا نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين.
اللهم يا غفار إنك غفور حليم وانتب علينا يا تواب إنك أنت التواب الرحيم يا غفار اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولأهلنا ولذرياتنا ولأهل بيتنا ولإخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصا إلى أرواح ayah ibu kami, istri dan anak-anak kami, adik-beradik kami ahlil kubur. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah ولا تجعل قبرهم كفرة من كفار النيران واغفر لنا يا غفار واغفر لنا ولهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا ووالدنا وأهلنا ولذريتنا ولجميع المسلمين أجمعين اللهم اجعلنا علما نافعا اللهم اجعلنا علما نافعا وعملا متقبلا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ورزقا حلالا يا الله ورزقا حلالا طيبا يا أرحم الراحمين ونعوذ بك يا الله من البلاء والوباء والطاغوت ونعوذ بك والفحشاء والمنكر ونعوذ بك من شرور أنفسنا ونعوذ بك من سيئات أعمالنا ونعوذ بك من عذاب جهنم ونعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنتي ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ونعوذ بك من فتنة مشيه الدجال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم اجعلنا من التوابين يا الله ولا تجعلنا من المتطهرين واجعلنا من المتطهرين واجعلنا من عبادك الصالحين واجعلنا يا الله من المخلصين يا من الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا